macam mana nak tentukan GSTK dengan kaedah pembahagian berulang. Okey. Kita diberi 3, 8 dan 12, nak tentukan GSTK bagi nombor tersebut. Okey, untuk pembahagian berulang kita buat perumah dia dulu. Okey, gariskan. Okey, kita tulis 3, 8 dan 12. Okey, kemudian kita bahagikan. Okay, kalau kita tengok kita ada 3, 8 dan 12. Jadi untuk memudahkan di sini, okay, kita bahagi dengan sifir 4. Okey, kita bahagi dengan 4 dulu. Okey, 3 bahagi 4 tak boleh. Bila tak boleh, kita turunkan 3. Okey, 8 bahagi 4, kita akan dapat 2. 12 bahagi 4, kita dapat 3. Jadi kita tuliskan. Okey, selagi belum dapat semua satu di bawah, kita kena bahagi. Okey, jadi di sini kita bahagi dengan nombor 3. Okey, tengok 3 bahagi 3, kita dapat 1. 2 bahagi 3 tak boleh, so kita turunkan sahaja 2. Okay, kemudian 3 bahagi dengan 3, kita akan dapat 1. Okay, jadi sekarang kita dah ada 1, 2 dan 1. So masih ada 2, jadi kita kena bahagi dengan 2. Okay, jadi 1 bahagi 2, kita bawa turun 1 sebab tak boleh turunkan 1. Okay, kemudian 2 bahagi 2 dapat 1, tuliskan 1, 1 bagi 2, 1 sebab tak boleh, jadi kita hanya turunkan saja. Okey, ingat beza FSTB dan GSTK. Kalau FSTB, apabila nombor di bawah, semua nombor dah tak boleh nak bahagikan, kita berhenti. Tetapi GSTK, kita kena bahagi sehingga nombor di bawah ni semua menjadi nombor 1. Okey, itu beza FSTB dan GSTK. Okey, jadi untuk dapatkan nilai GSTK, kita darabkan nombor yang di bahagian kiri. Okay, maka GSTK sama dengan 4 darab 3 darab 2. Okay. 3, 6, 4, 24. Okey, jadi ini jawapan kita. GSTK bagi 3, 8 dan 12 ialah 24. Okey, next kita pergi kepada contoh B. 4, 15 dan 60. Okey, kita tengok. Kaedah pembahagian berulang sama macam mana kita selesaikan soalan A. Okey, mula-mula kita bina perumah dia. Saya ingat dah saya punya ni. Okey, kita tulis 4, 15, 60. Okey, kemudian kita tengok 4, 15, 60. Okay, kita bahagi dengan sifir. Kita boleh bahagi dengan sifir 5. Okey, jadi saya bahagi dengan 5. 4 bahagi 5 tak boleh, saya turunkan 4. Okey, 15 bahagi 5 kita dapat 3. 60 bahagi 5 kita dapat 12. Okey, jadi sekarang 4, 3, 12. 4, 3, 12 kita boleh bahagi dengan sifir 4. Okey, 4 bagi 4 dapat 1. 3 bagi 4 tak boleh, bila yang tak boleh tu kita turunkan. Tulis saja. Okey, 12 bagi 4 kita dapat 3. Okey, jadi sekarang ada 1, 3 dan 3. Okey, jadi kita boleh bahagi dengan 3. Okey, 1 bahagi 3, 1. Kita turunkan saja 1 sebab 1 tak boleh bahagi dengan 3. So kita tulis saja. Okey, 3 bahagi 3, 1. 3 bahagi 3 dapat 1. Jadi bila bawah dia semua ni 1, okay, kita berhenti. So untuk dapatkan GSTK, kita darabkan nombor yang di sebelah kiri. Maka GSTK ialah 5 darab 4 darab 3. Okey, 5 darab 4, 20 darab 3, 60.
Itu GSTK bagi 4, 15 dan 60. Okay, next kita pergi kepada contoh yang berikutnya. Okay, contoh yang berikutnya. GSTK bagi 9, 12 dan 21. Okay, sama dengan yang tadi, kita bina perumah. Okay, tuliskan 9, 12 dan 21. Okay, kalau kita tengok di sini, kita boleh bahagi dengan nombor 3. Jadi 9 bahagi 3 dapat 3, tulis di bawah. 12 bagi 3, kita dapat 4. 21 bagi 3, kita dapat 7. Okey, 3, 4, 7. Jadi, di sini kita terpaksa bahagi dengan 3. Okey, bahagi dengan 3. 3 bahagi 3 dapat 1. Tuliskan. 4 bahagi 3 tak boleh, turun. 7 bagi 3 tak boleh dan turunkan. Okey. Next, kita bahagi dengan 4. Jadi, 1 kita turunkan. 4 bagi 4 kita dapat 1. 7 bagi 4 tak boleh, so kita turunkan 7. Okay, yang berikutnya kita bahagi dengan 7. Okay, jadi 1 turun, 1 ni turun, 7 bagi 7 kita dapat 1. Okay, jadi GSTK kita darabkan yang di sebelah kiri. Jadi GSTK sama dengan 3 darab 3 darab 4 darab 7. Okay, kita kira 9 darab 4 darab 7. Jadi GSTK ialah 252. Okey. Next kita tengok soalan D. Tentukan GSTK bagi 18 dan 60. Masih guna kaedah yang sama iaitu pembahagian berulang. Okey, kita tuliskan 18 dan 60. Okey, 18 dan 60. Yang ini kita boleh bahagikan dengan sifar 3. Okey, jadi 18 bahagi 3, kita dapat 13. 3 kali 6, 18. Okey, 6 dan di sini dapat 20. Okey, jadi 6 dan 20. Okey, masih boleh bahagi lagi dengan 2, kita bahagi dengan sifar 2. 6 bahagi 2, 3, 20 bahagi 2, 10. Okey, kita bahagi dengan 3, so dapat 1, 10 dan bahagi dengan 10. Okey, jadi 1, tuliskan 1, 10, 1. Okey, GSTK. Kita cari hasil darab nombor yang di sebelah kiri, maka GSTK sama dengan 3 darab 2 darab 3 darab 10. Okay, jawapan 9 darab 2. 180. Okey, kemudian kita tengok kepada penyelesaian masalah. Soalan berbunyi minuman kopi dijual dalam 6 tin sekotak dan minuman koko dijual dalam 9 tin sekotak. Okey, Aminah ingin membeli bilangan tin minuman yang sama bagi kedua-dua jenis minuman itu. Berapakah bilangan kotak yang paling kurang bagi setiap jenis tin minuman yang perlu dibeli oleh Aminah? Bilangan kotak yang paling kurang bermaksud, kalau kamu tengok di sini ada perkataan paling kurang. Okey, ini untuk membezakan FSTB dan GSTK, kalau GSTK petua dia kamu tengok ada perkataan paling kurang. Okey, paling kurang, terendah, ada perkataan paling kurang, kemudian terendah, minimum, minima. Ini kita gunakan GSTK. Okey. Okey, jadi kita ambil, kita buat soalan sama macam yang tadi. Kita nak cari GSTK, gunakan kaedah pembahagian berulang. Jadi kita tulis 6, 9.
Okey, 6, 9 kita boleh bahagi dengan 3. Jadi 6 bahagi 3 dapat 2, 9 bahagi 3 dapat 3. Tuliskan, kemudian bahagi lagi dengan 2 dapat 1. 3 diturunkan, kemudian nak hapuskan 3 bahagi dengan 3. 1 bagi 3, 1 bawa turun, 3 bagi 3 dapat 1. Okey, bila semua bawah ni dah 1, jadi untuk dapatkan JSTK kita hanya darab semua nombor yang di sebelah kiri ya. Jadi JSTK sama dengan 3 darab 2 darab 3. 6 darab 3 18. Okey, JSTK 18. Jadi bilangan kotak yang paling minimum maka bilangan minima ataupun bilangan yang paling sedikit ya, maka bilangan minima kotak yang perlu dibeli ialah 18 kotak. Okey. Okey, selesai kita menjawab satu soalan penyelesaian masalah. Okey, saya rasa sampai sini saja contoh yang diberikan. Okay, kita tengok latihan. Ini yang kamu kena buat latihan muka surat 41 buku teks. Okay, soalan nombor 2.2 B dan juga 2.2 C. Cuba buat dalam